Demi untuk kita mencapai keredaan, Allah telah mewajibkan berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai kamu yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, seperti mana ia juga diwajibkan ke atas mereka sebelum kamu, agar kamu dapat membina hubunganmu dengan Yang Maha Kuasa, agar kamu dapat mencapai kesedaran, agar kamu dapat mencapai takwa." Ketika kita berpuasa, bagaimanakah kita dapat mencapai keredaan hati? Pertama, kita harus bertenang. Kedua, kita patut sedar bahawa tujuannya bukan hanya untuk mengisi perut kita semata-mata. Kita kawal diri, kita capai disiplin diri, dan beginilah caranya kita dapat capai keredaan. Kita akan dapat merasa simpati kerana apabila saya lapar, saya mula beringat kepada mereka yang kelaparan. Dan saya akan ingat kepada mereka yang langsung tiada makanan. Apabila saya ingat kepada mereka ini, dan saya bina hubungan saya dengan Yang Maha Kuasa, secara automatiknya saya akan bantu mereka dengan memberi sedikit daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah untuk saya. Ini berbalik kepada isu utama yang kita bincangkan, iaitu dengan membantu mereka yang serba kekurangan, kita sebenarnya akan dapat mencapai keredahan dan juga kebahagiaan. Sangat menakjubkan sekali bahawa berpuasa itu saling berkait rapat untuk mencapai keredaan. Selain itu, kita berpuasa, kita diajar agar sentiasa berwaspada akan percakapan dan kata-kata kita. Sebutlah kata-kata yang disukai oleh Allah, berzikirlah kepada Allah, sebutlah segala jenis kata yang bermanfaat dan pastikan kita jauhi kata-kata yang buruk. Hal ini kerana menyebut atau bercakap kata-kata yang buruk akan dapat menyakiti perasaan orang lain. Apabila kita melukai perasaan seseorang, kita tidak akan dapat mencapai keredaan. Disebabkan inilah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatum ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan saksi dusta, perkataan buruk, perkataan dusta, perkataan keji ketika berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan mereka itu yang telah meninggalkan makan dan minum mereka, malah mereka itu hanya telah mensia-siakan waktu mereka. Jika kita jaga mulut, hanya ucap kata-kata yang baik kepada isteri, anak-anak, ahli keluarga, rakan sekerja, orang yang kita bergaul dan ramai lagi, kita pasti akan dapat mencapai ketenangan dan keredaan tersebut. Semua ini adalah dari latihan yang kita terima ketika di bulan Ramadan. Bulan yang sungguh indah lagi diberkati. Demikian juga, Nabi Muhammad SAW mengajar kita betapa pentingnya bagi kita agar tidak bertindak balas kepada sesiapa yang menganiayai kita dalam sebarang bentuk yang akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Apabila kita berpuasa, kita perlu menekankan bahawa sesungguhnya saya berpuasa. Kamu telah mencaci saya tetapi saya berpuasa. Saya tak akan balas dan saya akan latih diri saya untuk menjadi orang yang lebih baik walaupun ketika saya tidak berpuasa. Sungguh hebat. Artinya, walaupun pada hari yang saya tidak berpuasa nanti, saya masih dapat menjadi orang yang tinggi akhlaknya, tinggi nilainya dan seterusnya. Sejurus selepas ayat tentang berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman seperkara yang amat kuat artinya. Apabila hamba-Mu bertanya kepadamu tentang aku, bertanya kepadamu bererti bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jawablah bahawasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa dan memohon kepadaku. Maka pohonlah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Bayangkan Yang Maha Kuasa memberitahu kita betapa pentingnya bagi kita untuk berdoa kepadanya demi keperluan kita. Apabila kita ada keperluan, yang pertama sekali ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pohon kepada Allah Maha Kuasa, pastikan yang kita berdoa hanya kepada Dia. Pastikan juga kita reda dengan sekadar memohon doa itu. Mengapa patut reda? Dia mungkin makbulkan doa kita. Jika Dia tahu doa itu tidak baik untuk kita, dan kita juga yakin serta meletakkan kepercayaan yang tinggi pada Yang Maha Kuasa, maka kita akan faham, ia tak termakbul mungkin kerana ia belum tiba masanya. Mungkin kerana ia perkara yang tidak baik. Mungkin kerana ia langsung tidak mendatangkan kebaikan. Jadi, apabila kita berdoa, kita dapat ganjaran dari berdoa. Dan tahukah juga anda, apabila kita berdoa, kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar doa dan permohonan itu, maka kita pun berasa puas.
Semasa Ramadan atau tiap bulan yang lain, kita berdoa kepada Allah. Tetapi khas semasa bulan Ramadan, gandakanlah doa kita. Bayangkanlah Allah ciptakan keperluan dalam diri kita agar kita dapat membina hubungan dengannya. Jika kita tiada keperluan itu, adakah kita akan berdoa kepada Allah? Ramai orang yang hidup mereka seolah-olah berjalan lancar. Mereka langsung tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah, mereka langsung tidak menunaikan kewajipan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, mereka hilang keredaan itu. Mereka hilang kegembiraan itu. Kita tidak akan dapat mencapai kebahagiaan jika kita tidak mempunyai ikatan dengan pencipta kita sendiri. Mungkin akan ada rasa girang yang sementara. Mungkin akan ada kebahagiaan yang sementara. Tetapi tiada kebahagiaan berakar umbi di dalam hati. Inilah sebabnya Yang Maha Kuasa menyuruh kita berdoa kepadanya Subhanahu Wa Taala. Selepas sahaja berfirman tentang bulan Ramadan dan berpuasa pada bulan Ramadan, Allah berfirman, ia adalah bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Utamakanlah Al-Quran pada bulan ini. Ia juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Sebabnya, ialah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka, ada ganjaran yang lebih besar untuk mengutamakan Al-Quran pada bulan ini. Saya menggalakkan anda untuk membaca Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Baca 1 atau 2 halaman sekurang-kurangnya. Lebih, lagi baik. Baca maksud ayat-ayat Al-Quran itu, cuba fahaminya, latih diri selaras dengan ajarannya, dan cuba sampaikan pesanan Al-Quran kepada yang lain. Pasti kita akan mencapai keredaan. Jika kita inginkan kebahagiaan, kita tidak sepatutnya menjauhkan diri daripada membaca Al-Quran dan juga merenggangkan hubungan dengan Al-Quran walaupun dari segi pemahamannya dan banyak lagi.